Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anak murid cikgu. Apa khabar? Moga anak murid cikgu dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang selamat di samping keluarga yang tersayang. Okey, hari ni cikgu akan jadi buah. Cikgu dah boring jadi orang. Cikgu jadi buah hari ni. Okey, apakah tajuk untuk kita hari ni? Kalau nak tahu, mari sama-sama kita belajar. Jom. Okey, seperti anak-anak murid cikgu tengok tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang tajuk anggaran. Okey, anggaran. Apa itu anggaran? Nanti kita akan tengok apa itu anggaran, apa bendanya anggaran ni. Okey, sebelum kita pergi ke lebih lanjut apa semua, yang pertama kita mesti tengoklah apakah objektif pembelajaran awak untuk hari ni. Okey, so cikgu akan tukar kepada presentation slide. Okey, ini dia presentation slide kita, anggaran untuk matematik tahun 4. So, awak punya objektif hari ini adalah, okey, pada akhir pembelajaran murid dapat, memberi anggaran kuantiti berdasarkan set rujukan yang diberi dan menentukan kewajaran jawapan. Okey, maksudnya kat sini ni ayat tinggi kan, tak faham kan? Okey, cikgu nak bagi tahu. Maksudnya selepas awak habis belajar hari ini, awak dapat menentukan anggaran berdasarkan objek yang diberi ataupun berdasarkan gambar yang diberi. Okey, anggaran ni apa cikgu? Okey, anggaran ni adalah salah satu bentuk bilangan yang munasabah. Okey, anggaran ni adalah maksudnya bilangan yang munasabah. Cikgu pen Okey, maksudnya adalah bilangan yang munasabah. Cikgu, munasabah ni apa pula? Munasabah ni maksudnya logik. Okey, maksudnya anggaran ataupun bilangan yang awak anggar ni macam teka. Okey, ataupun anggar ni kita macam bilang tetapi memberi satu jawapan yang kita rasa logik. Okey, contohnya ada 2 bekas ataupun 3 bekas. Sama ada bekas tu tengok sama ada bilangan dia logik ataupun tidak, kita akan tengok selepas ini. Okey, contoh-contoh cikgu akan tunjukkan. Okey, baik. Bilangan yang munasabah ni. Yang penting awak tengok ni. Bilangan yang munasabah. Awak akan memberi bilangan yang munasabah. Okey, baik. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey. Ini daripada buku teks awak. Buku teks matematik. Muka surat 13. Okey. Tengok dekat gambar ini. Kuis matematik teka bilangan berbola air di dalam balang B. Nampak? Dia ada bagi 2 balang dekat sini. Okey, ini balang A dan ini balang B. Okey, cikgu pun bertanya, cuba teka bilangan berbola air di dalam balang B. Nampak soalan daripada cikgu. Okey. Ada 2 murid perempuan dekat sini. Murid perempuan yang pertama, bilangan berbola air di dalam balang B mesti kurang daripada 20,000. Okey, ini yang kita panggil sebagai munasabah ataupun logik. Okey, ataupun munasabah. Okey, munasabah ataupun logik. Okey, ini kita panggil sebagai munasabah. Sebab apa? Takkanlah bilangan B ni lebih daripada 20,000. Sebab apa? Kuantiti dekat sini dah sedikit. Okey, kuantiti kat sini pun dah sedikit. Nampak cikgu tulis dengan warna merah tu. Okey, kuantiti dia dah sedikit daripada bilangan A. Bilangan A ni penuh. Sampai sini dia punya berbola airnya. Okey, dekat sini dah sampai separuh. Takkanlah lebih daripada 20,000, betul? Okey, so murid perempuan ni berkata kurang daripada 20,000. Sebab apa 20,000? Dekat sini dia bagi tahu bilangan berbola air dalam balang A adalah 20,000. Mestilah kurang daripada 20,000. Okey. Setakat ni boleh faham apa itu munasabah? Okey. So, murid perempuan ni berkata, sebelah dia, murid perempuan yang kedua berkata lebih kurang 10,000 biji. Kenapa dia kata lebih kurang 10,000 biji? Okey. Nanti kita akan tengok
Kenapa? Dan murid lelaki ni pun kata hampir 10,000 biji. Kenapa? Okey, kita tengok dekat sini. Okey, mari kita tengok sama-sama dekat gambar rajah ni. Gambar rajah ni. Okey, ini kita panggil balang. Okey, ini cikgu telah buat ilustrasi balang. Okey, gambar balang. Okey, ini penuh. Yang ini ilustrasi balang B, berbola air dia sampai tengah-tengah ni. Sampai tengah-tengah ni. Okey, ini kita panggil sebagai ilustrasi balang. Daripada pandangan daripada hadapan. Okey, so balang A ni ada 20,000. Okey, kenapa? Macam mana kita nak anggarkan balang B? Okey, dengar sini ya kelas. Jawapan untuk anggaran kebanyakannya tiada jawapan yang paling tepat. Maksudnya dalam soalan anggaran ni, jika awak tidak diberi pilihan jawapan, ataupun awak diberi soalan subjektif, soalan yang memerlukan awak menjawab sendiri, awak boleh menjawab ataupun jawapan dia ada 2, 3 ataupun lebih. Bergantung kepada munasabah jawapan awak itu ataupun logik jawapan awak itu. Takkan awak nak jawab anggaran ni, anggaran B 21,000. Salah lah. Kalau 21,000, salah lah jawapan awak. Sebab apa? Sebab dia mestilah kurang daripada 20,000. So, berapakah anggaran untuk balang B? Okey, baik. Tengok sini kelas. Padam ni. Okey, anggaran untuk balang B. Okey, ini adalah cara yang biasa digunakan. Okey, tengok dekat sini. Ini adalah tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Biasa tengah-tengah ni, kita buat apa? Daripada 20,000, kita panggil separuh. Okey, so kita buat apa bila separuh? Bila separuh, dalam matematik, bila separuh, kita bahagi dengan 2. Okey, so 20,000, kita bahagi dengan 2. 1 darab 2, 2. Operasi tolak, 2 tolak 2, sifar. Buat turun, sifar. So, sini sifar, sini sifar. Dan kita boleh ambil dengan cara yang mudah. Ambil je sifar 3 dekat belakang ni. So, jawapan dia adalah 10,000. Okey, ini adalah cara yang biasa digunakan. Sebab apa? Digunakan perkataan separuh. Okey. Sama juga dengan 10. Separuh bagi 10 berapa? 5. Kita bahagikan 2 daripada 10 ni. Itu kita panggil separuh. Okey, kita dah belajar benda ni pada darjah 2 dan juga darjah 3. Okey, kita teruskan kepada soalan kita. Okey. Awak tengok dekat sini. Jawapannya adalah 10,000. Okey, kenapa murid-murid ini pakai perkataan hampir? Hampir 10,000, lebih kurang 10,000. Okey, ini adalah jawapan untuk anggaran. Ini adalah jawapan untuk anggaran. So, dia menggunakan perkataan hampir. Okey, ataupun guna perkataan lebih kurang. Ini menunjukkan sebagai jawapan untuk anggaran. Okey, sebab jawapan ni tidak akan tepat. Okey, mungkin kalau awak jawab, okey, saya nak jawab balang B ni 11,000. Betul? Tak ada masalah, betul. Okey, sebab kita menganggar. Kita menggunakan jawapan yang munasabah. Okey, cikgu, kalau saya nak anggarkan jawapan balang B ni 9,000, boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Dikira. Okey. Sebab apa? Sebab jawapannya tak ada jawapan yang betul-betul tepat. Okey, ketiga-tiga jawapan ni kita boleh anggap sebagai diterima. Sebab kita menganggar. Okey, kita teka bilangan dia, kita menganggar. Tak ada jawapan yang tepat. Okey, boleh faham? Okey, baik. Tengok dekat gambar di bawah. Okey, cikgu harap awak nampak gambar di bawah tu walaupun kecil sedikit. Okey. 3 orang murid ini menganggar bilangan berbola air di atas. Okey, ada 3 orang murid, Hazel, Vinod dengan Anis. Anggaran siapakah yang paling tepat dan mengapa? Okey, baik. Cikgu alih kamera cikgu jap. Alamak, cikgu alih buah cikgu ni kejap. Buah duduk atas. Okey, buah dah duduk atas. Okey, baik. Okay, tengok balik kepada kita punya soalan. Okey. Hazel 5,500
Vinod 10,005, Anis 15,725. Okay, kita ambil dulu Hazel 5,500. Okey. Boleh ke kita guna 5,500? Okey, yang ini 20,000, 5,500. Okey, biasanya dia dah sampai sini. Sebab apa sampai sini? Okey, kalau kita tengok dekat sini separuh, bila separuh daripada sini kita dah tahu kalau separuh sini mesti 10,000. Okey. Kalau dia dah sampai 5,000, maksudnya dia dah separuh daripada 10,000. So, kita tak boleh nak terima jawapan Hazel. Kita boleh terima, tapi dia cakap apa? Siapakah yang paling tepat? Kita kena guna tengok. Kita tengok kat sini. Siapakah yang paling tepat? Okay, kita ambil pula Vinod. Vinod cakap 10,005. Boleh ke 10,005? Cikgu rasa boleh. Sebab apa boleh? Sebab dia dekat kawasan ataupun julat balang ini. Balang dalam bola air dalam balang tersebut. So, kita tanda baik dulu kat Vinod. Okay, Anis 15,000. 15,000, ini dah 20,000. 15,000 tu maksudnya dah makin hampir kepada penuh. Betul? Maksudnya 15,000 tu dekat kawasan ni. Okay, 15,000. 15,725. So, jawapan yang paling tepat adalah Vinod. Okay, Vinod. Nampak? Dua tanda right cikgu bagi. Okay, sebab apa dia menggunakan 10,000? Sebab 10,000 tu kalau kita tengok balang tu dia separuh. Bila separuh, dia tepat. Tapi seperti yang cikgu cakap tadi, kalau dia nak guna 9,000 pun boleh, 11,000 pun diterima. Ini adalah julat jawapan yang munasabah. Okay, boleh faham? Ini adalah anggaran. Anggaran ni awak meneka sesuatu bilangan dengan jawapan yang munasabah. Jawapan yang logik. Baik, seterusnya. Okay, contoh seterusnya. Okay, cikgu buat turun balik buah ni. Menyemak pula dekat atas tu. Okay. Baik, seterusnya. Okey, alamak. Salah, sorry. Okey, isi padu. Okey, ada 3 kolam dekat sini. Kolam R, kolam S dan juga kolam T. Okey, isi padu di dalam kolam R dan T kurang daripada isi padu air di dalam kolam S. Okey, sekarang kita kena tengok kata kunci. Okey, isi padu air di kolam R dan T kurang daripada, nampak kita gunakan ini sebagai kata kunci kita, kurang daripada isi padu air di kolam S. Mana kolam R dan T? Okey, kolam R dan T berada di tepi. Dua-dua dekat tepi. Maksudnya, ini kolam R, ini kolam T. Okey, dia kurang daripada kolam S. Sebab apa? Nampak kolam S ni tinggi. Okey, kolam S ni besar. Tinggi kolam S. Okey, cikgu nak ambil highlighter balik sebab kita nak tandakan kata kunci. Tinggi kolam S ni kolam tengah-tengah yang besar ni, hampir 4 kali tinggi kolam R. Mana kolam R? Kolam R, kolam yang paling kecil, yang paling rendah ni, di sebelah kiri S ni. Ini adalah kolam R. Tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. Ini tinggi dia 2 kali tinggi kolam R. Okey ya. Anak-anak murid cikgu jangan pening. Okey. Buku ni dia dah tulis, dia dah lukis dah ilustrasi dia ataupun gambar rajah dia. Okey, awak tengok ni, ini kolam R, ini kolam S dan ini kolam T di bawah tu. Tengok yang gambar dekat bawah tu dekat skrin awak. So, kita kira dulu berapakah tinggi kolam S? Berapakah tinggi kolam S? Okey. Macam mana nak kira? Awak tengok balik dekat kata kunci. Yang pertama, kolam S ni dia lebih daripada kolam R dan T. Nampak? R dan T kurang daripada kolam S. Yang pertama, kolam S ni lebih. Tengok gambar pun tahu lebih besar kan? Yang kedua, kolam S ni 4 kali tinggi daripada kolam R. Maksudnya 4 kali. So, ini adalah kolam R. Kolam R, dia dah bagi tahu jumlah dia. Kolam R tu, tulis ya. Kolam R berapa? 4,000 liter. Itu kolam R. Kolam S, nak tahu kolam S 4 kali tinggi. Kalau 4 kali, maksudnya kita biasanya darab dengan 4.
Okey. So, kita darabkan 4,000 darab dengan 4. So, 4,000 kita buat bentuk lazim darab dengan 4. Ini adalah cara yang biasa digunakan dalam kertas 2. Kita kira satu persatu. Okey. So, sifar darab 4, sifar darab 4, sifar darab 4, sifar 4 darab 4, 16. So, jawapan dia adalah 16,000 liter. So, ini adalah jawapan untuk kolam S. Ini adalah anggaran. Okey. Bila dah bagi seperti ini, jawapan dia ini adalah anggaran. So, jangan lupalah guna perkataan untuk anggaran. Bila anggaran, kita kena gunakan perkataan tadi. So, kolam S. Salah. Bukan kolam S. Kita gunakan perkataan isi padu dahulu. Padam sekejap. Cikgu tukar ink color. Okey, baik. Mana ink cikgu? Okey, ini dia. So, isi padu air kolam S lebih kurang. Nampak? Kena pakai perkataan ini. Lebih kurang 16,000 liter. Kita pakai perkataan lebih kurang ini. Okey, ini kita menunjukkan kita menganggar. Ini menunjukkan kita menganggar ya kelas. Okey. Boleh faham? Okey. Seterusnya, berapa pula anggaran isi padu untuk kolam T? Okay, kita balik semula kepada gambar rajah ini. Tengok gambar rajah ni, kolam T dia cakap. Okay, cikgu tak highlight tadi kata kunci dia. Cikgu highlight sekejap. Ni. Kolam T lebih kurang 2 kali tinggi daripada kolam R. Kolam T, kita tengok R. R 4,000, nampak R dah ada 4,000, dia cakap 2 kali tinggi. Maksudnya apa perlu kita buat? Okay. Apa perlu kita buat kelas? Kita kena darab sebab kita nampak perkataan kali dekat sini. So, kita cuba darab. Okey, untuk mendapat kolam T. Okey. So, kolam T. Kolam R kita darab dengan 2. So, kolam R ada berapa isi padu dia? 4,000 liter. Darab dengan 2. Sebab dia 2 kali tinggi. So, kita buat bentuk lazim. Darab dengan 2. Okay, so sifar darab 2, sifar darab 2, sifar darab 2, sifar, 4 darab 2, 8. So, jawapan dia adalah 8,000 liter. Okay, ini. 8,000 liter. Bila 8,000 liter, awak dah dapat jawapan. So, sama juga, awak boleh tulis isi padu kolam T hampir. Cikgu guna perkataan hampir. Hampir 8,000 liter. Nampak? Cikgu gunakan perkataan hampir pula. Okay, ini menunjukkan kita menganggar. Ini menunjukkan kita menganggar benda itu. Boleh faham? Okey. Dekat sini pun kita boleh jawab. Nampak? Kita buat apa? 2 darab dengan 4 dapat berapa? 8,000. So, kat sini jawapan dia adalah 8,000. Boleh dapat ya kelas Okey, ini adalah untuk penerangan yang contoh yang kedua. Okey, baik. Kalau ada apa-apa yang tidak faham nanti, jangan malu, jangan segan, boleh PM cikgu. Okey, seterusnya. Kita ada soalan contoh daripada buku teks. Cari ink color. Okey, baik. Seterusnya, anggarkan bilangan manik di dalam bekas A dan bekas B. Okey, kita boleh menganggar dekat sini. Okey. Nampak? Cikgu ambil warna merah lah bagi nampak terang sikit. Cikgu nak lukis kat gambar dia. Okey. Ini bekas A, ini bekas B. Okey, bekas yang satu lagi ni dia dah bagi 17,000. Okey, 17,000. Berapakah bilangan manik dalam bekas A dan B? Kita jawab bekas A dulu. Nampak? A tu nampak dia buat apa ni? Kita tengok dalam bagi cikgu separuh. Okey, berapakah separuh daripada 17,000 biji?
Kalau ikutkan cara cikgu, kita buat apa? Kalau dalam matematik, bila separuh, kita buat apa? Kita bahagi dengan 2. Okay. So, 17,000 bahagi dengan 2. 17,000 bahagi dengan 2. Okay, kita gunakan sifir 2. 1 bahagi 2. Tidak boleh. Ada 1 kecil daripada 2. Kita terus ambil kawan dia, 17. Okay, 17 bahagi 2. Dalam sifir 2 ada tak jawapan 17? Tiada. Okay. Apakah jawapan yang paling hampir dan paling rendah daripada 17? Okay, 16. Berapa darab 2 dapat 16? 8. 8 darab 2 sama dengan 16. Okay, so operasi tolak. 7 tolak 6, 1. 1 tolak 1, sifar. Dah selesai yang 7, kita ambil sebelah dia pula. Kosong. Ataupun sifar bawa turun. Jadi berapa? Jadi 10. Okay, berapa darab 2 dapat 10? Ada tak dalam sifir 2? Ada. Berapa darab 2 dapat 10? 5. 5 darab 2, 10. Operasi tolak. Sifar, sifar. Dah selesai sifar ini. Buat turun sifar yang sebelah lagi. Okay, berapakah darab 2 dapat sifar? Mestilah sifar. Okay, sifar darab 2, sifar. Okay, dah selesai sifar ini. Bawa turun yang terakhir. Okay. Okay. So, ini adalah sifar lah. Sama seperti sebelumnya. Okay, so, jawapan dia adalah 8,500. Okay, so boleh buat dekat sini. Bilangan manik bekas A lebih kurang 8,500 biji. So, ini adalah jawapan untuk A. Jawapan yang pertama untuk A. Boleh nampak Okey, itu A. Kalau B macam mana? Okey, kalau B, cikgu padam jap yang ini. Kalau awak boleh bahagikan 2 ni dengan kaedah congak, okay, menggunakan akal awak, akal fikiran awak boleh jawab. Okay, tak semestinya 8,500 ni jawapan yang betul. Okay, kadang-kadang awak nak buat, okay, cikgu, saya tak suka 8,500, saya tak suka nombor 5. Okay, saya nak buat 8,400. Cikgu terima. Sebab apa? Tak ada jauh beza pun. Okay, yang penting awak menggunakan lebih kurang. Tapi kalau awak jawab, cikgu, jawapan balang A adalah 18,000. Salah lah. Sebab ini 17,000. Okay, takkanlah balang A ni lebih daripada 17,000. Sedangkan dekat gambar ni, balang A ni kosong hampir separuh. So, yang ini adalah salah untuk 18,000. Okay, kalau awak jawab 8,300, 8,600, diterima. Okay, itu adalah balang A. Kita tengok pula balang B. Kalau balang B, awak tengok dia separuh daripada. Sekejap ya, cikgu mengalami kesulitan menggunakan tablet ni. Tak tahu kenapa. Okay. Kalau balang B, okay, nampak? Dia separuh daripada balang A. Balang A tadi kita dapat berapa? 8,500. Okay. Kalau A tu 8,500, so kita bahagilah dengan 2. Okay. Maksudnya 8,500 bahagi dengan 2. Awak akan dapat balang B. So, macam kaedah tadi, kita bahagi dengan 2. So, dalam sifir 2, 8 bahagi 2. Ada tak dalam sifir 2 jawapan dia 8? Okay, ada. Berapa darab 2 dapat 8? 4. 4, 2, 8. Operasi tolak. Dah selesai satu nombor. Bawa turun nombor yang seterusnya di sebelah titik tadi. Okay, 5. Ada tak darab 2 dapat 5? Okay, tiada. Jawapan dalam sifir 2 tak ada jawapan dia 5. Jawapan dia 2, 4, 6. Terus 6. So, kita kena ambil jawapan yang paling hampir dan juga rendah daripada 5. So, 2, 4, 6. 6 dah lebih. So, 2, 4. 4. So, 4. Berapa darab 2 dapat 4? 2. 2 darab 2, 4. Operasi tolak. 5 tolak 4, 1. Okay. Bawa turun sifar. Dah selesai 5 tolak 4, 1. Bawa turun sifar. Dia di sini akan jadi 10. Okey, dalam sifir 2, ada tak jawapan 10? Ada. Berapa darab 2 dapat 10? 5. 5 darab 2,
10. Operasi tolak. Okey, sifar tolak sifar, kosong. Cikgu buat titik untuk bahagi. 1 tolak 1 pun kosong. Dah selesai. Bawa turun last nombor kosong ataupun sifar. Okey, berapa darab 2 dapat sifar? Sifar darab 2 dapat sifar. Operasi tolak. So, jawapan dia adalah 4,250. So, boleh jawab lah. Okey. Cukup padam ni sekejap. Sekejap ya. So, awak boleh jawab. Untuk balang B, jawapannya adalah 4,250. Bilangan manik bekas B hampir 4,250. Ini adalah anggaran. Okey. Kalau awak nak terus teka pun boleh. Okey, cikgu saya nak teka dekat balang B ada 4,800. Cikgu terima. Okey. Ataupun cikgu saya nak teka dekat balang B tu ni awak tak buat pun bahagi-bahagi ni, awak nak teka je. Okey, saya nak teka dekat balang B tu manik dia 5,000. Boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu saya nak teka dekat balang B tu bekas B tu 8,000. Okey, yang ini tak betul. Sebab apa? Sebab A ni dah 8,500. Tekanlah balang B tu 8,000. Okey, kalau 8,000 mestilah turun sedikit sahaja. Ini jawapan yang tidak munasabah. Bila jawapan tidak munasabah, cikgu tak boleh terima. Kalau nak buat cikgu dekat balang B tu, cikgu saya nak buat 4,000. 4,000 diterima. 4,000. Okey, boleh faham. Itu adalah anggaran. Okey. Cikgu harap itu saja untuk penerangan hari ini. Cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat faham apa yang diajar. Dan segala pertanyaan boleh tanya cikgu seperti biasa di dalam Google Classroom ataupun WhatsApp. Okey. Cikgu dah sediakan latihan pengukuhan seperti biasa. Anak-anak murid cikgu boleh menjawab. Dan jikalau apa-apa tak faham tu, jangan senyaplah dekat rumah. Okey, boleh bertanya pada cikgu bila-bila masa sahaja. Okey. Okey, saja pembelajaran hari ini. Cikgu harap anak-anak cikgu dapat faham anggaran ni. Okey, kena gunakan perkataan lebih kurang, kena gunakan perkataan hampir. Okey. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kira kan cikgu jadi buah. Okey, bye-bye.